Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtalibillah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda menekankan perlunya umat Islam mengambil peranan yang lebih besar dalam membangun perpaduan umat sejagat di samping menjadi sumber inspirasi serta pencetus kepada inovasi tamadun dan kesaksamaan peradaban. Duli Yang Teramat Mulia bersabda pada majlis perasmian Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi malam tadi. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Musabaqah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi 1442 Hijrah serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi Musabaqah. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan perkembangan program latihan tilawah bertaranum yang diadakan seawal peringkat murid-murid, remaja dan belia-belia telah menunjulkan semakin ramai qari dan qari'ah yang berbakat. Ini adalah perkembangan dan kemajuan yang sangat disyukuri berkat inisiatif dan bimbingan serta galakan yang dilaksanakan setakat ini. Mudah-mudahan akan terus ditingkatkan lagi bagi memenuhi hasrat memajukan mutu tilawah Al-Quran sambil mengukuhkan pembudayaan pembacaannya di semua peringkat untuk menyuburkan kecintaan kepada Al-Quran. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia menegaskan manusia perlu menunaikan tanggungjawab untuk memastikan kelestarian alam sekitar supaya apa jua bentuk pembangunan yang dinikmati pada hari ini akan terus-menerus dinikmati dan dimanfaatkan oleh generasi akan datang. Justru di sinilah keperluannya bagi generasi muda yang akan menerajui pembangunan negara. Khasnya dan seluruh masyarakat amnya dengan menghayati ajaran yang tersurat dan rahsia yang tersirat di dalamnya, yang menyentuh seluruh aspek kehidupan rohani dan jasmani, mental dan fizikal, serta hubungan di antara Khalik dan sesama insan. Di sinilah umat Islam sepatutnya mengambil peranan yang lebih besar dalam membangun perpaduan umat sejagat. Di samping menjadi sumber inspirasi serta pencetus kepada inovasi tamadun dan kesamaan peradaban sesuai dengan cabaran zaman yang melangkaui bimbingan dan pendidikan kerohanian di sebalik mematuhi perintah dan larangannya demi membina kesejahteraan perpaduan serta keharmonian kehidupan berbilang bangsa dan budaya. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda, selaras dengan hasrat untuk membangun negara zikir, penghayatan terhadap Al-Quran perlu diterapkan ke arah penyebarluasan ilmu-ilmu tafsir dan tadabbur Al-Quran di seluruh peringkat masyarakat. Penghayatan terhadap ajaran Al-Quran yang diterapkan kepada kita sebagai pemakmur dan pentadbir alam yang bermula daripada alam kanak-kanak perlu dilihat dengan lebih objektif ke arah melestarikan kaedah pengajaran dan menyebarluaskan ilmu-ilmu tafsir dan tadabbur
Al-Quran di seluruh peringkat masyarakat. Melaluinya murid-murid, para pelajar dan masyarakat akan lebih mesra dengan Al-Quran serta memahami maksud dan menghargai nilai iktibar yang tersirat di dalamnya. Selaras dengan hasrat kita untuk membangun negara zikir. Akhirnya, dengan berkat kalimah Bismillahirrahmanirrahim, selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sukacita merasmikan pertandingan membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1442 Hijrah. 6 peserta memperdengarkan bacaan pada malam pertama. Mereka ialah Awang Abdul Mu'in bin Haji Abdul Hamid, Dayang Siti Zahrina binti Abdul Wahab, Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Matusin, Dayang Hajah Nurul Akmalina binti Haji Yahya, Awang Muhammad bin Ali, dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan diteruskan lagi malam ini dengan 6 orang peserta lagi akan memperdengarkan bacaan. Dua kes import baru dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini meningkat kepada 246 kes. Kes 245 merupakan seorang lelaki berusia 44 tahun dan kes 246 seorang lelaki berusia 52 tahun. Kementerian Kesihatan dalam siaran media mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kedua-dua kes tersebut tiba di negara ini dari Manila pada 26 Mei 2021. Kedua-dua kes tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesalan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kedua-dua kes memandangkan mereka telah dikuarantin sebaik tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan mengikut prosedur operasi standard SOP. Dengan itu, 7 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semua dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 105 kes. 562 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 19,579 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. ...340 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 132,488 ujian. Makmal lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berusaha untuk mengadakan hubungan rakan kongsi dan kerjasama antara pemain industri, pengawal selia dan institusi latihan yang bertujuan bagi memformulasikan program peningkatan kemahiran dan pemahiran semula baharu bagi warga tempatan. Negara Brunei Darussalam memotivasikan perkembangan sumber tenaga manusia secara dalam talian dan latihan secara langsung bagi kemahiran industri 4.0. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menyatakan perkara tersebut semasa persidangan buruh antarabangsa ILC kali ke-109 yang diadakan secara maya sehingga 19 Jun ini.
Persidangan tahun ini menghimpunkan lebih 4,000 delegasi dari 187 negara ahli Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dari seluruh dunia bagi bertukar-tukar pandangan dan bincangkan cara bagi pemulihan dunia pekerjaan dalam keadaan pandemik. Persidangan selama 4 minggu akan diadakan bulan ini dan akan disambung semula dengan mesyuarat jawatan kuasa pada bulan November dan Disember tahun ini. Hubungan antara Rusia dan negara Brunei Darussalam telah berkembang dengan kokoh dalam pelbagai bidang, antaranya dalam bidang perdagangan, sains, pendidikan, politik, keselamatan, pertahanan, menangani cabaran dan ancaman baharu. Tuan Yang Terutama Vladimir Borisovich Goncharenko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam, menyatakan perkara itu semasa majlis resepsi sempena Hari Kebangsaan Persekutuan Rusia. Majlis berlangsung malam tadi di Hotel Rizkun International Gadong. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia ke majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini dalam ucapannya antara lain menekankan hubungan mesra negara Brunei Darussalam Rusia yang mana tahun ini menandakan ulang tahunnya ke-30. Tuan Yang Terutama juga menekankan pentingnya kerjasama serantau. Our ties go back 30 years. I am convinced that they have brought Transformasi Sekretariat Dewan Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA iaitu memperkukuhkan tenaga manusia dalam organisasi ASEAN AIPA dibincangkan semasa mesyuarat kumpulan kerja ASEAN AIPA mengenai transformasi Sekretariat AIPA. Ia bertujuan bagi membolehkan AIPA memenuhi objektif dan tujuan pertubuhan AIPA. Mesyuarat dihoskan oleh Majlis Mesyuarat Negara secara dalam talian di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabri bin Haji Arsad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datu Perdana Dewa, Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahim, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ketua Delegasi. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Mesyuarat juga dihadiri oleh delegasi daripada Parlimen negara ASEAN dan Sekretariat AIPA. Kemajuan yang telah dicapai ke atas pelaksanaan Priority Economic Deliverables PEDS di bawah kepimpinan negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 dialu-alukan dalam mesyuarat kedua Pegawai-Pegawai Ekonomi Kanan ASEAN bagi mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang ke-52 SIOM. Ia termasuk pengesahan Non-Tariff Measures Toolkit NTM Toolkit. Mesyuarat merupakan perbincangan susulan kepada hasil perbincangan dan arahan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN semasa mesyuarat Retreat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang ke-27 yang diadakan pada 2 hingga 3 Mac 2021. Mesyuarat juga membincangkan mengenai dengan 2021 Annual Priorities dan mengesahkan laporan-laporan daripada badan-badan sektoral di bawah bidang kuasa SIOM. Mesyuarat dipengerusikan oleh Dr. Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat juga akan membincangkan mengenai kemajuan pelaksanaan usaha-usaha pemulihan post-COVID-19 termasuk inisiatif-inisiatif di bawah ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF). Mesyuarat juga akan bertukar pendapat mengenai hala tuju untuk meningkatkan lagi hubungan ekonomi ASEAN dengan rakan-rakan dialog termasuk Kanada, Republik Rakyat China, India, Jepun, Republik Korea dan Amerika Syarikat bagi persediaan mesyuarat SIOM Dialog Rakan Konsultasi yang akan diadakan pada 14 hingga 15 Jun 2021.
Mesyuarat dihadiri oleh pegawai-pegawai ekonomi kanan dari 10 negara anggota ASEAN dan pegawai-pegawai kanan daripada Sekretariat ASEAN. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Pendidik mengadakan sesi dialog ketua-ketua Jabatan Kementerian Pendidikan bersama pemimpin-pemimpin sekolah bersempena dengan Majlis Konvensyen Pemimpin Sekolah 2021. Acara berlangsung di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Sesi dialog tersebut merupakan kesinambungan dari Majlis Konvensyen Pemimpin-Pemimpin Sekolah yang telah diadakan pada bulan Februari lalu. Tema bagi sesi dialog berkenaan ialah pemimpin berkualiti, pendidikan berkualiti yang memfokuskan kepada kreativiti dan inovasi sebagai subtema. Inovasi dan kreativiti adalah penting dalam pengajaran dan pengajaran semak ini. Dan untuk kanak-kanak penuntut, mereka dipupuk untuk membuka kreativiti dan inovasi ini supaya diorang ini lebih berinovasi. Kreativiti dan inovasi tersebut akan membawa strategi pengajaran ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru-guru di sekolah itu memantapkan sebenarnya dan memberikan nilai-nilai tambah kepada strategi yang ada sebelum ini. Sejumlah kotak berisi barang tegahan ditemukan dalam operasi sekatan jalan raya yang dijalankan oleh keanggotaan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas di kawasan persimpangan berdekatan Jalan Utama Berakas, daerah Brunei dan Muara. Barangan tersebut ditemui apabila sebuah kenderaan mencurigakan memasuki persimpangan jalan sebelum operasi dimulakan. Hasil pemeriksaan sejumlah 8 bungkusan kotak disimpan di bahagian penumpang dan bonet belakang yang dipercayai barangan tegahan iaitu rokok. Pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja kemudian dihubungi bagi peralihan siasatan dan tindakan lanjut.